Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ni membicarakan tanah aku. Jadi perkataan tanah aku dah mula timbul di dalam beberapa sidang akhbar oleh, saya tak perlulah sebut nama dia siapa kan, tapi kita dah tahu telah muncul yang dikatakan proklamasi yang terpalit dengan perkataan tanah aku. Lantas di hadapan ini tertera 2285 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS, dan kini pada tahun 2023 ianya berumur 4308 tahun dahulu. Perkataan aku telah ada, tapi sebenarnya dia lebih tua daripada itu, iaitu berangkai dengan cerita Nabi Adam AS. Jadi adakah tanah aku ini tanah yang dijanjikan, the promised land, the old covenant, the new covenant? Dia terpalit dengan tanah Melayu, warisan Melayu, proklamasi Melayu. Kita nak tengok lagu mana. Jadi kita mulakanlah babak 1 dengan merujuk kepada the ancient Hebrew tradition, as illustrated by the monument. Maksudnya tradisi Hebrew kuno atau tua. A protest against the modern school of Old Testament Christianism by Dr. Fritz Hommel, bertarikh 1827. Ini ditranslate daripada bahasa Jerman oleh Edmund McClure, MA dan Leonard Crossley. Jadi cerita tanah aku dan biblika dan kitab-kitab dan kesinambungan dengan agama bukan sembang kari Tok Fauzi seadanya. Ianya merujuk kepada the Sumerian king. Ini 2119 BC, before Christ, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Aku ada, dapati, dan bahasa-bahasa Melayu yang sinonim dengan jiwa Melayu ini berangkai dengan tapak Sumerian kuno. Tetapi itu adalah Sumerian di sana. Apa cerita Sumerian di sini? Lantas kita tengok timeline tamadun manusia, 200,000 tahun punya timeline. Tiba-tiba nampak tak belah kiri tu muncul perkataan ada apa. Ada apa? Pelik kan? Ada apa origin mankind? Bahasa Melayu terus kitai bahasa-bahasa lain. Ada apa? Apa ada kan? Ada apa cerita lagu ni kan? Jadi Bandar Eridu, yang dikatakan Bandar Eden atau Kota Hawa, syurga, Sumerian King, 50,000 BC, Roman Empire, Alexandria. Lantas kita kembali kepada cerita aku kat tanah Melayu. Selilit pulau perca, selembang tanah Melayu, sealam menang kabau. Untung sekali malang berturut, untung tak boleh diraih, malang tak boleh ditolakkan. Untung melambung, malang menimpa, hidup dikandung adat, mati dikandung budi. Dikandung bumi kan? Tapi ada perkataan budi juga tu dalam pantun yang lain atau seloka syair yang lain. Lantas pada hari ini kita dikejutkan dengan proklamasi orang Melayu. Ini bukan cerita sembang kari politik menyokong Mahathir, tidak. Dia ada dia punya status quo. Tanah aku, tanah Melayu, tanah Melaya. Ini semua ada cerita lama. Kenapa tiba-tiba Tun Mahathir membuka nama tanah aku di dalam proklamasi yang terkait dengan proklamasi orang Melayu? Ni bukan sembang kari dah tuan-tuan. Bagi penentang, dalam baik ada buruk, dalam buruk ada baik. Tapi apa cerita baik yang baru dibawa kembali daripada pertemuan Tun dengan penguasa-penguasa di muka bumi? Lantas kita tengok kepada babak 1 cerita tanah aku yang saya ambil daripada tulisan yang menceritakan kesinambungan
cerita-cerita ketuhanan di dalam biblical, Taurat, Zabur, Injil, Tanakh ke The Song of Solomon. Jadi kat sini insya-Allah buku translasi cerita mereka ni akan saya keluarkan dalam waktu terdekat. Jadi tengok kat sini ya. Kah dengan Cha, Ja dengan Y, yang terpalit dengan Jasin, Yasin. Pelik tiba-tiba nama Melaka ni muncul kembali. Ningba dari Daari, Nin ba permata atau hadiah. Dari sebenarnya adalah eternal atau abadi. Dari juga merujuk kepada to adopt. Ini the ancient Hebrew tradition yang kemudiannya berangkai dengan Old Testament dan pastinya berangkai dengan Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan kembali kepada yang dikatakan ahli kitab. Nama Tuhan, sejarah ketuhanan, sejarah manusia di muka bumi. Jadi apa erti dan maksud dan tarif tanah aku? Sembang kari lagi? Gebang lagi? Atau cerita yang lebih tua dan langka? Hang dari mana, Fuzi? Dari mana aku datang, daripada mana aku mai, dan ke mana hendak aku pergi? Nan sebatang, ning sebatang, inin, nin, ini, dan semua bahasa-bahasa tua yang berangkai dengan yang dikatakan ada apa, keluarga Adam, tanah Adam, tapak lama. Jadi kita kembali kepada perkataan aku. Remain of Rinsin Aryok, King of Lhasa, about 2285 BC before Christ. Ini terpalit dengan sejarah dan juga kajian arkeologi Nabi Abraham, Ur dan Chaldees. Sekali lagi perkataan Chaldi, jadi, cahaya, menjadi. Ini semua bahasa-bahasa yang akhirnya kita terpaksa dihadapkan di akhir zaman. Maka perkataan aku muncul di dalam sejarah kitab-kitab terdahulu merujuk kepada anaknya Eri aku, yang terpalit dengan Semitik Rimsin, tanah Raja Eri aku. Kudur mabuk yang saya pernah buat dalam video sebelum ni yang merujuk kepada kota Babilonia dan kedudukannya dan kenapa Saddam Hussein dihancurkan. Maka saya pun baru ni ada jumpa seorang wanita di tanah Melayu yang menceritakan akan sejarah sebenar Babilonia dan kedudukannya Saddam Hussein tadi. Tapi siapakah wanita Melayu di tanah Melayu yang membuka kembali lembaran Iraq dan juga kota Saddam, kota Babilonia itu? InsyaAllah akan terbuka jua titian sejarah ini dalam waktu yang sepatutnya nanti. Jadi cerita Eri aku, Semitik Rinsin, dan juga yang dikatakan Lhasa, yang kemudiannya ada satu lagi cerita Lhasa iaitu di Tibet, iaitu pergunungan Himalaya. Jadi Himalaya, Malaya, Lhasa, Dalai Lama, Buddha, Budi, Sidi, Said, semua ini merujuk kepada yang dikatakan Ahlul Bait ataupun keluarga ketuhanan. Maka kat mana lagi lah hendak kita lari akhirnya? Andai sejarah sebenar, kitab-kitab terdahulu dan lokasi-lokasi sebenar ini terbuka di akhir zaman. Isu aku, an aku, ana aku, an-a, anti. Aku appear to contain a double suffix. There is the a found in the second form further extended by ku. Anakku, anak aku. Ini merujuk kepada, kalau saya takrifkan dalam kajian, merujuk kepada anak Adam, kepada keluarga Adam yang pertama, kepada the first human in
manifestation of the God, the creator. Anak aku, Tok Ki. Jadi yang ada di hadapan ini merujuk kepada kajian bahasa manusia di muka bumi. Lantas pada hari ini, di samudera kejadian alam dan titian sejarah, tanah Melayu digemparkan kembali dengan proklamasi orang Melayu dan tanah aku. Bagaimana hendak kita rungkai, bagaimana hendak kita letakkan, kita takrifkan, kita definasikan? Bagi penentang, dia akan kata orang tua tu dah nyanyuk, orang tua tu dah sembang kari. Bagi pejuang, bagi sejarah, bagi sejarawan, bagi orang yang berakal, the people of understanding, perkataan tanah aku itu sebenarnya sesuatu yang harus kita lihat semula dalam kacamata sejarah. Adakah tanah Melayu, Melaya tanah aku ini bakal dibangkitkan kembali dan menyinar umpama cahaya mentari yang muncul semula daripada timur? InsyaAllah saya akan cuba menggarapkan kembali di dalam babak seterusnya. Part 2 akan kesinambungan sejarah sebenar tanah Melayu, Himalaya, Lhasa, anak aku, Ana, aku, Adam, ada apa dengan tanah Melayu, Kedah, Tua, Patani dan juga wilayah Nusantara. Kita bakal bertemu kembali di dalam babak berikutnya. Bagi preview yang berminat dengan buku-buku Perjuangan Warisan Agung Keilmuan Melayu, ada lagi 4 buku yang masih tersisa. Silalah mesej dan WhatsApp kepada 0112505430. Kita bakal bertemu kembali di dalam video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.